Okey, hai, bertemu lagi kita di rancangan Cerita Megalens yang kedua. Untuk makluman semua, Cerita Megalens adalah rancangan di mana kami akan berkongsi cerita dan info yang berlaku di Megalens Sarawak. Okey, kami akan memuat naik setiap hari Rabu jam 1 petang. Okey, untuk liputan yang pertama adalah tentang norma baharu atlet bowling Sarawak yang telah seminggu berlatih. Jom kita dengar. Setelah seminggu berlatih, atlet Tempin Bowling Sarawak juga telah mengadaptasi dengan norma baharu ke dalam latihan mereka, di mana mereka mengamalkan sikap kebersihan yang tinggi. Ramai orang merasa gembira selepas 50 hari sebagai turun untuk berlatih sukan kebaran ramai orang. Jurulatih bersama pihak Pendiri Persatuan Tinggi Sarawak telah mereka program siraman dan regangan yang boleh dilakukan dari rumah kami. Mereka juga memantau latihan dari rumah setiap hari secara atas talian melalui video, WhatsApp dan sebagainya. Anda juga mengaruh politik ini kepada sesi latihan. Dahulu kami latihan bebas berat, tapi sekarang perlu menulis SOP dan menjaga jarak. Kami dengan rakan-rakan suka menganggap norma baru ini sebagai masalah, tetapi suatu cabaran baru yang boleh bantu kami dalam memperkenalkan lagi kesedaran tanggungjawab sosial atau social responsibility dan membersihkan diri. Semua pelatih yang di Sarawak telah bersetuju mengambil inisiatif untuk menyumbang terhadap pemeriksaan penularan wabak COVID-19 ini. Contohnya, sebelum bermula dan selepas setiap sesi latihan, kami semua perlu membersihkan tempat kawasan yang kami selalu sentuh dengan menggunakan pembersih alkohol. Ini adalah untuk memastikan keselamatan diri kami bila kami menjalani sesi latihan dan juga pengguna lain seterusnya selepas sesi latihan kami berakhir. Amalkan kebersihan diri sendiri seperti yang disarankan oleh kerajaan pusat dan tempatan. Marilah kita juga mengamal dan mempraktiskan amalan bertimbang rasa dan kesabaran yang tinggi, bukan sahaja untuk memastikan keselamatan diri sendiri tetapi juga keluarga yang bersayang, rakan-rakan dan orang ramai. Kita jaga kita, keep others safe while keeping yourself safe. Semua raban dan pihak Tempin Bowling Sarawak setuju dekat kami inisiatif kena putuskan rangkaian penyakit COVID-19 tu. Dan mempermudah sesi latihan, kami diasuh mesti bersih ke 2 ke selalu dipegai kami dan pencuci ke bisi alkohol. Kebuah ya, lawan dekat memastikan keselamatan kami dan orang bukai terjamin. Jadi pesan aku menuju semua pelatih ke semua arahan ke ditetap, ditiah ke SOP, maka selalu jaga jarak dari sikut-sikut kami. Jaga pembersih diri maka ke ditetap ke perintah menua kita. Aramai kita sama-sama ditiah tenggau praktiskan semua dari sepanduan engkau hati tik sabang engkau lingkuang. Awak ke keselamatan diri engkau orang bukai terjamin. Kita jaga kita sama-sama dan kita bantu diri awak ke kita semua lingkuang tapi COVID-19 tu. Baik. 我很高兴90天后我们终于可以回来球场继续训练。MCO 期间，我们的教练为了确保我们不会生疏，所以他会通过视频通话来确保我们每天的训练。训练有蛮大的影响，比如以前我们可以比较自由的活动，可是现在我们必须遵守这个 SOP。然后我与我的队友不觉得这个罗马巴路是一个阻碍，而我们把它当成一个新的挑战。每当我们还没开始训练完后，我们都会用消毒液来清理我们触碰过的地方，这是为了大家的安全着想。 Okey, dan tidak lupa juga kepada privilege member Megalens yang telah memulakan sesi latihan mereka di Megalens Sarawak. Apakah perasaan dan pandangan mereka terhadap pematuhan norma yang baharu ini? Pada pandangan kami, SOP yang telah dibuat oleh Megalens Sarawak nang best lah, nang champion. Megalens Sarawak adalah paling champion dalam SOP yang telah ditetapkan. Boleh datang ke situ, kita pun boleh langgar. Macam ni SOP yang telah dilakukan dan telah
dijalankan oleh pihak Megaland Sarawak ng best. Okey, pesanan khidmat masyarakat kepada semua masyarakat, terutamanya rakyat Kuching. Kita masa sekali kita nak datang ke Megaland untuk bermain bowling, kita mesti patuhi segala prosedur yang telah diberikan oleh kerajaan dan Megaland Sarawak, iaitu pertama sekali kita perlu register nama kita, masukkan ke dalam apps MySalam. Lepas tu kita check temperature dan kita patuhi semua prosedur semasa berada di Megaland Sarawak. Okay, harapan kami pada bola-bola lain semasa datang, ikutlah SOP yang telah disediakan oleh Megaland Sarawak. Patuhi penjarakan sosial, selalu menjaga kebersihan dan menggunakan mask semasa berada dalam Megaland Sarawak, dan semasa keluar hendaklah terus keluar dari Megaland Sarawak dengan segera selepas bermain bowling, dan patuhi semua SOP yang telah ditetapkan. Kita first time kami datang ke situ selepas lama bercuti. Okey, kita bagi kami SOP di situ so far okey, sebab kita orang datang situ memang perlu scan QR code, which is bagi kita register orang datang situ. Lepas cek suhu dalam liftnya, memang kami langgar tadi yang ada marking, which is 4 ke 5 orang je boleh dalam lift. Lepas tu dekat kaunter kita orang ada sikit tempat dia pakai hand sanitizer tau, hand sanitizer pun, which is tak perlu tekan apa, just pakai kaki je sehingga kamera lah. Okay, lepas tu kita nanggar apa tu, customer datang situ, which is yang peminat bola bowling ni pun nya akan book lane ni pun, tapi untuk yang public nya akan open jual, tapi just yang di tempat lain lah. So far bagi kami benda yang bagus lah, sebab kita ada distancing lah. Pesanan kami kepada bowlers-bowlers semua ataupun orang public, make sure kita orang datang ke situ follow SOP. Lepas tu ada konsol, kursi, and kita orang lap lah, jaga kebersihan je lah. Is it real or is it Aquos 8K? Welcome to a new reality. Aquos 8K. Sharp. The all-new Aquos 8K and 4K. Okey, pada 22 Jun yang lepas, Megaland Sarawak telah menerima kunjungan oleh Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah untuk lawatan sesi latihan OKU. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah berkata, beliau amat berpuas hati dengan SOP yang telah dilaksanakan di Megaland Sarawak. Beliau juga sempat menyuntik kata-kata semangat kepada atlet OKU Sukan Tempin Bowling untuk persiapan diri ke Para Sukma Johor dan Sukma Johor 2021. Dari mula kita masih juga, saya dapat lihat juga pematuhan kepada sosial kendaraan sosial, pengambilan suhu badan, dan juga dari segi pengisian orang dan prosedur. Kita tidak memaksa, tetapi bila ada atlet kita yang mahu ambil ke lokasi untuk berlatih, ada orang yang perlu diisi, tetapi kita nak yakinkan kepada ibu bapa, kepada atlet kita ini dan juga kepada atlet sendiri bahawa langkah-langkah every possible step that needs to be taken has been taken, telah diambil untuk mematuhi standard operating procedure yang telah ditetapkan demi keselamatan atlet kita dan juga demi keselamatan jurulatih dan juga pengurus pasukan. Bulan Januari sebenarnya kita started preparation for our para Sukma dan juga untuk Sukma bermula pada bulan Januari, tetapi terpaksa ditangguh dan disebabkan itu perlu ada catch up plan. Saya pasti jurulatih, pengurus pasukan dan atlet sendiri
mempunyai semangat berkobar-kobar untuk memastikan bahawa mereka akan dapat memberi yang terbaik masa para acara iaitu para SOPMA di Johor dan juga SOPMA di Johor pada 6 bulan ke depan. Okey, selepas selesai lawatan rasmi itu, Megaland Sarawak juga sempat untuk menemu ramah pegawai khas daripada Jabatan Kebajikan, para SUKMA dan SOPMA. Jom kita dengarkan. Penolong Setiausaha, Presiden Persatuan Tempin Bowling Para Negeri Sarawak, PTBPNS, dan Presiden Persatuan Sukan Orang Pekat Sarawak juga turut tampil memberi pandangan terhadap sukan SOPMA, para SUKMA dan pematuhan SOP. Alright, good evening, and I'm very happy to be given the chance to speak on behalf of Para SUKMA and SOPMA. As an administrative officer in the Ministry of Welfare, Community Development, Women, Family and Children, Early Childhood Development, I'm very happy to mention that today we start the program to recover like the RNCO. Sports also needs recovery after 3 months of non-action on the real lanes. So today we open our lanes with proper SOP to go back for training. The idea is we want our athletes to be in good form. They may be still fit, but in terms of competition fitness, they have to catch up and they have to recover, and as the minister said, we must have a catch-up program so that we will be able to win the medals that we hope to win, and at the end of the day, Sarawak will still be the champion. In actual fact, we are very fortunate to have Megalands, the complying to the STMC, to MITI, to SLCs, and the KBS requirement on starting the training session. So, for our parasite, the parasite with the athletes, they will be also complying with the standard operating procedure as set by the center, which has been approved by TMC, and we hope to see all the attendees to comply with it. And we are glad that YB Dr. Sri Aja Fatimah Abdullah is here today on the 22nd of June to give an opening address for our start of the training session. And what we are expecting to see for the para-athletes is for them to comply so that they will keep safe, and we will have a reschedule of our training session split due to the total number of people who are allowed to be on training every session. So there will be no framing, but all will be complying to the rules as set forth. So this center has done a good job to comply, and we are happy, and we will be complying with the SOP as set. Saya berpendapat, kini kita semua harus menyesuaikan diri dengan kehidupan norma baharu. Jika semua orang mematuhi SOP, maka tidak ada masalah untuk kembali berlatih kerana saya dapat lihat semua orang boleh mengamalkan SOP dengan baik. Sejak 3 bulan yang lalu, para atlet hanya duduk di rumah tanpa melakukan sebarang latihan berbentuk praktikal. Jadi inilah masanya kami sudah bersedia untuk kembali berlatih dan mematuhi SOP. Okey, atlet para SUKMA dan SOPMA juga turut berkongsi kegembiraan mereka setelah dibenarkan untuk kembali berlatih di sini dengan pematuhan SOP yang ditetapkan. Sangat gembira dapat training balik. Tak kerja, lama latih balik tak. Tahu macam ni timing SOP ni tu Megaland tu memang bagus lah. Walaupun saya kata kami akan cuba buat yang terbaik untuk para SUKMA tahun depan. Sejak bulan Mac hingga Jun, saya hanya duduk di rumah. Saya teringin kembali berlatih. Namun sejak pusat ini sudah mula dibuka, saya berasa sangat gembira
kerana akhirnya dapat kembali berlatih. Saya sudah membaca semua panduan SOP Megalens. Saya berpendapat ia sangat bagus dan membuatkan saya berasa selamat untuk berlatih di sini. Okey, sebelum saya mengundur diri, kami ingin menggalakkan pelanggan yang ingin datang ke pusat kami untuk membuat tempahan awal melalui link dan nombor telefon yang disediakan. Dan juga, jangan lupa untuk menonton bowling tutorial kami mengenai playing field. Dan kami mengalu-alukan pelanggan yang ingin belajar main bowling. Bah, bowling je!